هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk sambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya mohon maaf sedikit kerana terlewat. Saya mohon maaf kerana terlewat sedikit kerana saya terlibat dengan program pelajar tadi, agak lewat sikit. Saya boleh keluar daripada Google Meet mereka. Kerana sekarang ni saya menjawat jawatan ketua jabatan, jadi kena tengoklah pelajar sedikit. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan still setia menunggu saya, alhamdulillah. Dan orang kata apa? Ini merupakan perkara yang mengharukan saya lah. Terima kasih banyak. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-56. Hari ini kita nak masuk bab 56, iaitu bab haqqul jar. Bab pada membicarakan tentang hak jiran. Kita masih lagi berada dalam adab bersama dengan jiran. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang ke-103 dalam kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari kata haddatsana Ahmad ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad bin Sa'ad qala sami'tu Aba Dhabiyah Al-Kala'i qala sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswad yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina qalu haram haramahu Allah wa rasuluhu faqala la ayyazni ar-rajul bi 'ashri niswatin aysaru 'alaihi min ayyazni bimra'ati jarih wa sa'alahum 'anis sariqah qalu haram haramahu Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu فقال لا أن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Inilah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab yang ke-56 sebagai hadis yang ke-103 yang bermaksud Al-Imam Al-Bukhari berkata Ahmad bin Humaid telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Fudail telah menceritakan kepada kami daripada Muhammad bin Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad kata saya mendengar Abu Dhabiyah Al-Kala'i berkata saya mendengar Miqdad ibn Al-Aswad berkata sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat-sahabat baginda berkenaan dengan zina. Biasanya sahabat yang tanya Nabi, tetapi dalam hadis ni Nabi yang tanya sahabat. Kan? Ini orang kata apa? Adalah dalam beberapa hadis memang ada Nabi bertanya sahabat. Dan ini juga merupakan salah satu daripada metod pengajaran yang diaplikasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ia diakui oleh sarjana-sarjana pendidikan moden hari ini. Selain daripada mengajar secara terus, ada kalanya pembelajaran itu boleh juga dilaksanakan dengan memberikan soalan. Dengan memberikan soalan kepada pelajar, minta pelajar cari. Jawapannya di sana, mereka akan belajar sambil menjawab soalan. Jadi Nabi pun ada buat benda yang sama kerana Nabi adalah guru yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan guru kepada kita semua, guru yang terbaik.
maka dah tentulah metod pengajaran Nabi itu juga adalah metod yang terbaik. So dalam hadis ni Nabi mengajar para sahabat dengan soalan dulu. Nabi kata, Nabi bertanya tentang sahabat berkenaan dengan zina. Tanya pasal zina ni tanya pasal apa? Tanya pasal hukum zina. Kan? Ya, tanya pasal hukum zina. Maka para sahabat bila mendengar soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zina, mereka fahamlah. Nabi nak tahu tentang hukum zina. Nabi nak mengetahui, Nabi nak minta jawapan sahabat, nak tahu pengetahuan sahabat tentang hukum zina. Maka para sahabat kata haram. Haramahullah wa rasuluh. Para sahabat kata ia haram. Ya, ia haram. Diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya. Diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya. So, para sahabat ni dia fahamlah. Kan? Zina ni benda yang haram. Bahkan bukan kata sahabat je kena faham. Zina merupakan perkara yang haram secara ijma'. Ma'lum minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui oleh semua umat Islam. Yang mesti diketahui oleh semua orang Islam yang bernama Muslim, yang bernama mukmin. Dia kena tahu zina ni haram. Sesiapa yang menafikan hukum pengharaman zina, maka dia jatuh kafir. Kalau setelah ditegakkan hujah dia tetap berkerah, dia boleh jatuh kafir lah. Kerana dia menolak sesuatu yang telah sabit di dalam dalil yang qat'iyyus subut dan qat'iyyud dilalah. Kerana Allah Ta'ala jelas sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Kamu jangan hampiri zina. Allah Ta'ala menggunakan satu orang kata apa, satu ayat yang begitu jelas menunjukkan bukan hanya tak boleh berzina, tetapi juga tidak boleh menghampiri kepada perbuatan zina. Nak hampir pun tak dibenarkan. Apatah lagi nak melakukan perkara tersebut. Baik. Kemudian, bila sahabat kata haram, haramahullahu wa rasuluh, ia memberikan isyarat kepada kita. Sahabat nak memberikan isyarat kepada Nabi juga dan kepada kita yang membaca ni, iaitu sesuatu yang diharamkan di dalam agama, ia tidak akan boleh menjadi haram melainkan mesti ia datang daripada Allah dan Rasul. Seseorang kena percaya hukum halal dan haram ini datang daripada agama. Saya tak boleh secara orang kata apa? Secara tiba-tiba terus nak mengharamkan sesuatu atas dasar kerana saya tak suka benda tu walaupun tanpa dalil. Tak boleh. Saya tak boleh kata benda ni haram. Bila orang tanya kenapa awak kata benda ni haram? Saya kata haram sebab saya tak suka benda ni pada diri saya. Bila orang tanya mana dalilnya? Dia kata tak ada dalil. Saya saja je buat macam tu. Maka perbuatan itu tidak dibenarkan di dalam agama kerana di dalam agama ini ada disiplinnya. Ada disiplinnya. Tidak boleh seseorang itu mengharamkan sesuatu melainkan mesti dia bawa dalil daripada nas syarak, sama ada dari sudut yang jelas ataupun dari sudut pemahaman daripada ayat. Kalau tak, dia tidak berhak. Maka sebab itu ulama-ulama zaman dulu, tuan-tuan, mereka kalau ditanya berkenaan dengan sesuatu perkara dan mereka tak suka, tetapi mereka tidak menjumpai dalil untuk mengharamkannya, mereka akan kata, aku tak suka perkara ini. Ya, aku tak suka perkara ini, dan mereka tidak akan mengharamkan sesuatu melainkan mesti mereka akan memberikan ataupun mendasarkan pandangan mereka itu dengan dalil daripada Quran ataupun sunnah ataupun dalil-dalil syar'i yang lain. Dalil-dalil syar'i yang lain seperti qiyas dan juga ijma'. Kerana apa? Kerana haram, nak mengharamkan sesuatu itu hak Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasulnya merupakan sumber kepada hukum hakam di dalam agama ini. Itu yang pertama. Kemudian bila sahabat ni dah tahu dah benda tu, sahabat dah tahu dah benda tu, Nabi dah tanya, sahabat dah jawab. Jawapan soalan Nabi ni bukan untuk tahu. Soalan Nabi ni untuk memulakan pengajaran. Kerana Nabi SAW dah tahu dah hukum zina ni. Nabi sendiri dah tahu dah. Cuma Nabi nak para sahabat menjawabnya
supaya mereka menumpukan perhatian kepada apa yang Nabi nak sebutkan. Saya nampak begitulah. Bila Nabi tanya, Nabi mulakan dengan pertanyaan, so para sahabat menjawab, kan? Bila para sahabat menjawab, so Nabi nak pergi kepada satu lagi perkara yang sebenar-benarnya Nabi nak ajar. Jadi sebelum itu Nabi minta participation para sahabat untuk bersama dalam proses PDP lah, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, PNP lah. Baik. Maka bila para sahabat dah jawab, mereka pun dah menumpukan perhatian kepada soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menumpukan perhatian kepada jawapan mereka sendiri, maka Nabi menyampaikan sesuatu yang Nabi nak sampaikan, maklumat yang baru. Ya. Maklumat yang baru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ayyazni ar-rajul bi 'ashri niswatin aisaru alaihi mi ayyazniya bimraati jari. Kalaulah salah seorang daripada kamu berzina dengan 10 orang perempuan. Kalaulah salah seorang daripada kamu berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih ringan ke atasnya berbanding dia berzina dengan isteri kepada jirannya. Ini yang sebenar Nabi nak ajar ni. Yang sebelum tu sebagai mukadimah sahaja untuk mendapatkan perhatian para sahabat kerana proses pembelajaran dan pengajaran, proses nak mengajar ni mesti mengambil fokus para pelajar. Dia tak boleh kita mengajar dalam keadaan orang tak fokus. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa Gua Hira di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan hadis bagaimana Aisyah menceritakan Nabi SAW kali pertama terima wahyu. Nabi kan dipeluk oleh Jibril sehingga Nabi penat. Sehingga Nabi susah nak bernafas. Faghattani hatta balagha minni al-jahd. Jibril memeluk aku. Fa akhadhani, dia ambil aku, kemudian dia peluk aku. Faghattani hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku terasa penat, terasa sukar untuk bernafas. Summa arsalani, kemudian dilepaskan aku. Ya, baik. Jadi dalam orang kata apa? Dalam keadaan tu, tuan-tuan, Jibril sebenarnya nak memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu isyarat supaya orang kata apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpukan perhatian kepada apa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disebutkan oleh sebahagian ulama hadis. Dah buat apa Jibril nak pergi peluk-peluk ni? Nak buat apa Nabi ni pergi nak suruh Nabi penat-penat ni? Kan? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpukan perhatian kerana apa yang nak disampaikan kepada Nabi itu adalah wahyu. Bahkan ini adalah wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. So, sama juga macam ni. Nabi nak ajar satu benda berkenaan dengan hak jiran. Nabi kata, nak ajar satu benda, tapi Nabi bagi mukadimah dulu supaya para sahabat jawab, participate, mereka mengambil bahagian untuk menjawab. Setelah mereka jawab, mereka nak dengar pula apa yang Nabi nak ulas tentang jawapan mereka. Maka Nabi kata, jika salah seorang daripada kamu berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih ringan ke atasnya. Lebih ringan ni bukan maksudnya dosa tu dosa kecil, tak. Lebih ringan jika nak dibandingkan dengan dosa besar yang lain. Kita jangan salah faham. Kita jangan salah faham. Ini dalam ilmu hadis, siapa yang belajar jarh wa ta'dil dia akan jumpa perkataan-perkataan yang seperti ini. Contohnya macam Imam Ahmad ditanya, di antara perawi ini dengan perawi ini, mana kurang dhaif? Imam Ahmad jawab, dia ni fulan kurang dhaif. Fulan lebih baik. Jadi orang yang tak biasa baca kitab jarh wa ta'dil, dia ingat bila Imam Ahmad kata dia ni lebih baik, seolah-olah macam Imam Ahmad menerima perawi ni. Sedangkan kedua-duanya tak diterima. Tetapi Imam Ahmad ditanya tentang soalan di antara keduanya ini, mana yang lebih baik sedangkan kedua-duanya dhaif. Bukan maksudnya salah seorang tu diterima. Tak. Dia ni lebih baik daripada yang teruk. Maksudnya orang kata apa, better among the worst. Lebih baik berbanding yang teruk. Jadi tak bermakna orang tu diterima. Mungkin dia dhaif. Jadi bila Nabi SAW sebut perkataan ni, jangan sekali-kali kita bayang, jangan sekali-kali kita ingat zina adalah dosa kecil. Tak. Ini adalah perkataan, ini adalah pandangan yang tidak betul, ini adalah kesimpulan yang tidak betul. Kesimpulan yang betulnya adalah Nabi sedang membandingkan di antara dosa besar dan dosa besar.
Yang mana dosa lebih besar berbanding dengan yang lain? Mana satu? Maka Nabi SAW kata, kalau salah seorang daripada kamu berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih ringan. Dosa besar. Berzina ni bukan kata dengan 10 orang, dengan seorang pun besar dah dosanya. Ya? Fahisyah wasa'a sabila, ia merupakan satu fahisyah, satu kekejian dan satu jalan yang buruk kata Allah dalam Al-Quran. Maka perbuatan zina merupakan fahisyah, merupakan satu perkara yang jijik, satu perkara yang kotor, satu perkara yang tak wajar untuk dilakukan. Itu baru seorang. Apatah lagi kalau 10 orang. Nabi kata Aisyah, kalau dia buat dosa besar tu 10 kali, besar dah tu, 10 kali, ia tetap lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan dia berzina dengan isteri jirannya. Maksudnya apa? Kerana isteri jiran, perbuatan zina ni memang besar dah. Tapi bila buat pada jiran, maka dia melanggar hak jiran. Dia menyakitkan hak jiran. Maka dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang ada niat untuk melakukan perkara tersebut. Zina itu haram dah, zina tu dosa besar dah, zina tu keji dah, zina tu jalan yang buruk dah, tapi kalau kamu lakukan bersama isteri jiran kamu, ia lebih besar dosanya. Kerana kamu dah melakukan dosa besar, kamu dah menceroboh hak Allah, kamu dah melakukan satu kesalahan yang besar di sisi Allah, dan dalam masa yang sama kamu juga menceroboh hak yang wajib dijaga ke atas jiran. Kamu ceroboh hak dia. Kamu telah menyakiti hak dia. Kenapa Nabi SAW sebut begini? Kerana kalau dibiarkan perkara ini berterusan, ia bukan saja boleh menimbulkan pergaduhan dan permusuhan, bahkan mungkin juga ia boleh membawa kepada pembunuhan. Jadi negara Islam tidak akan selamat lagi untuk didiami. Negara Islam akan penuh dengan perbuatan bunuh-membunuh, dendam dan dendam, maka akhirnya hancurlah dunia Islam. Maka sebab itu Nabi SAW dalam bab ini begitu keras, memberikan amaran, memberikan ancaman kepada orang yang nak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar ini, terutamanya apabila dilakukan terhadap orang yang kita hormati, orang yang kita patut jaga haknya, orang yang patut kita muliakan, iaitulah jiran kita. Baik. Kemudian Nabi SAW bertanya, wasa'alahum 'anis sariqah. Nabi SAW bertanya berkenaan dengan mencuri. Nabi tanya para sahabat, mencuri macam mana pula? Maka para sahabat fahamlah soalan Nabi itu daripada konteks, walaupun tak jelas Nabi tanya tentang hukum, tapi para sahabat tahulah. Nabi tanya tentang hukum mencuri. Nabi tanya pasal mencuri. Apa yang nak tahu? Mencuri ini, ya, mencuri ini adalah perbuatan yang diketahui definisinya. Ambil barang orang tanpa izin daripada tempat ia disimpan yang selayaknya untuk dia secara sembunyi-sembunyi. Maka itulah perbuatan mencuri. Jadi Nabi bukan nak tahu pasal tu, sahabat faham. Nabi nak tahu pasal hukum. Jadi para sahabat kata, qalu, mereka mengatakan haram, haramahullahu azza wa jalla wa rasuluh. Ia adalah haram. Diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengharamkannya, Allah juga mengharamkannya. Maksudnya mencuri ini diharamkan di dalam Al-Quran dan ia diulang semula pengharamannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dosa besar, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki dan orang perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Menunjukkan perkara ini haram kerana ada hukuman khusus di dalam dunia berkenaan dengan dosa ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para sahabat faham dah, tahu dah. Okey, yang ni haram. So sahabat tunggu apa yang Nabi nak ulas. Kerana benda yang awal tadi telah difahami, telah diketahui, haramnya mencuri. Kemudian Nabi mulakan dengan sesuatu yang Nabi nak ajar para sahabat, maklumat baru. Apa dia? Nabi kata, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyat aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jari. Kalaulah salah seorang daripada kamu itu mencuri daripada orang yang duduk di 10 rumah, ia lebih ringan jika nak dibandingkan dia mencuri daripada rumah jiran. Kan? Dari rumah jiran. Maksudnya apa? Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan mencuri kat tempat lain. Tak.
Sebab kadang-kadang ada orang salah faham. Kan? Ada orang dia salah faham. Dia ingat, oh bila Nabi kata yang ni dengan yang ni ringan lagi, maksudnya Nabi beri keizinan untuk buat dosa yang ringan. No, bukan itu maksudnya. Nabi SAW nak memberikan ancaman. Kedua-duanya dosa besar. Tetapi di antara dosa besar ini, ada dosa yang lebih besar daripada dosa besar itu, iaitu kalau kamu mencuri daripada 10 keluarga yang bukan jiran kamu, jika nak dibandingkan dengan kamu mencuri daripada rumah jiran kamu, ia lebih dahsyat. Mencuri daripada rumah jiran, walaupun satu rumah, lebih dahsyat. Sebab apa? Sebab saya kata tadilah, mencuri itu sendiri adalah dosa besar. Yang kedua, kita mencuri daripada orang yang kita dituntut untuk melakukan kebaikan pada dia. Orang yang kita dituntut untuk melakukan kebajikan pada dia. Orang yang kita dituntut untuk menghormati dia, memuliakan dia. Tiba-tiba kita buat benda tak elok pada dia. Bahkan mungkin jiran ni pernah melakukan kebaikan juga pada kita, tapi kita balas dengan benda yang tak baik. Maka sebab itu Nabi SAW memberikan amaran dan ancaman ini. Apa kata pengarang kitab Rasyul Barak ni, Dr. Muhammad Luqman ni, disebut, dia kata fiqhul hadis, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah fihi tahdhirun azim min adzal jar bi ayyi fi'lin aw qaul. Dia kata pada hadis ini merupakan satu amaran yang besar bagi mereka yang suka menyakiti jiran dengan apa saja perbuatan ataupun perkataan. Jangan sakiti jiran, kerana sesiapa yang melakukan dosa besar terhadap jiran, dosanya berganda, lebih besar jika nak dibandingkan perbuatan itu kalau dilakukan pada orang yang bukan jiran. Ya. Tapi bukanlah bermakna kalau nak buat dosa pergi jumpa orang, pergi jumpa yang bukan jiran. Dah. Kalau boleh jangan buatlah semua tu. Tapi dalam proses nak memahamkan orang tentang bahayanya dosa besar yang dilakukan terhadap jiran, maka Nabi SAW mengucapkan ucapan ni. Saya sebut ni supaya tuan-tuan jangan salah faham pula. Sebab kalau salah faham ni susah kan. Dia kata, oh yang jiran tak boleh, orang lain tak apa. No, bukan begitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Kalau dosa itu besar jika dibandingkan, kalau dosa itu besar jika dilakukan pada bukan jiran, yang sepatutnya kita tinggalkan, pada jiran lagilah patutnya ditinggalkan. Kerana berganda-ganda dosa. Itu maksud hadis ini. Kemudian, yang kedua, min haqqil jar 'alal jar alla yakhunahu fi ahlihi wa malihi. Di antara hak jiran ini ke atas jirannya ialah jiran tidak boleh mengkhianati jirannya pada keluarganya ataupun pada hartanya. Pada keluarganya itu pada isterinya lah, jangan diceroboh. Pada hartanya juga jangan diceroboh. Kenapa tuan-tuan? Kerana kedua-duanya ini merupakan perkara yang orang kata apa? Yang dimasukkan ataupun yang tersenarai di dalam maqasid syariah. Kedua-dua benda ni, iaitu kemaluan ataupun menjaga nasab, dan dalam masa yang sama juga menjaga harta. Sebab itu Nabi sebut tentang zina, kerana zina itu diharamkan kerana nak jaga nasab keturunan, nak menjaga nasal, nak menjaga nasab, nak menjaga kemaluan, dan dalam masa yang sama nak menjaga juga harta. Sebab itu Nabi SAW tak bagi mencuri. Ya, tak bagi mencuri. Yang ketiga, lil jari haqqun azim yajibu hifdhu jiwarihi. Yang mana bagi jiran ini, jiran merupakan, bagi jiran ni ada hak yang besar yang wajib untuk kita pelihara. Yang wajib untuk kita pelihara. Wa mura'atihi. Dan juga kita wa mura'atuhu, wajib untuk kita peliharanya, yang mana kita kena sesuaikan ataupun kita kena sampaikan keihsanan kepada jiran sepatutnya. Bukan kita buat benda yang tak elok pada dia. Hasbat taqah. Selagi mana kita mampu. Dan disebutkan di sini juga wa fihi anna ba'd az-zina akbar ithman wa akbah wa afhash min al-ba'd al-akhar. Zina ni walaupun ia adalah perbuatan yang berdosa besar,
Tetapi dalam zina tu sendiri ada pelbagai tingkatan. Dalam dosa zina tu ada pelbagai tingkatan, sebahagian tingkatan lebih tinggi daripada sebahagian yang lain. Nah, dosa-dosa besar ni ada tingkatan-tingkatan dia. Ya. Sebahagian dosa besar, dalam satu dosa besar tu pun ada lagi tingkatan-tingkatannya. Tak satu level lah. Seperti mana yang Nabi SAW sebut tadilah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perbuatan menyakitkan orang satu kesalahan. Menyakitkan orang yang kita wajib muliakan lebih dahsyat daripada itu dosanya. Ya, lebih dahsyat daripada itu dosanya, dan dibenarkan untuk kita membanding-bandingkan dosa untuk memberikan kepahaman. Bukan untuk kita meringankan dosa, tidak. Tetapi untuk memberikan kepahaman dan ketakutan terhadap dosa ini dan dosa ini. Kalau kamu takut dosa zina ni, kalau kamu takut dosa zina, kamu kena takut berzina dengan isteri jiran. Kalau kamu takut berkenaan dengan dosa mencuri, kamu kena lebih takut dan mencuri daripada rumah jiran. Itu benda yang disebutkan ataupun nak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baik, kemudian kita pergi kepada bab yang ke-57. Bab yabda'u bil jar. Bab seseorang perlu untuk memulakan dengan jiran. Baik. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-104. Kata dia, haddatsana Muhammad ibnu Minhal. Qala haddatsana Yazid bin Zuraih. Qala haddatsana Umar bin Muhammad an abihi an ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Yang bermaksud, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Minhal telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Yazid bin Zuraih telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Umar bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami daripada ayahnya, daripada Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa memberi pesanan kepada aku berkenaan dengan jiran. Jibril sentiasa memberikan pesanan kepada aku, kata Nabi, berkenaan dengan hak-hak jiran. Hatta zanantu, sehingga aku menyangka annahu sayuwarrisuhu. Jibril akan sampaikan kepada hukum untuk kata jiran ni mewarisi. Hadis ni kita dah baca dah sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok pada bab yang ke-55, Al-Imam Al-Bukhari dah bawakan hadis ni dah. Tapi Imam Bukhari keluarkan hadis ni di sana dengan tujuan untuk kata pesanan Jibril kepada jiran. Suruh buat baik pada jiran. Tetapi dengan hadis yang sama, Al-Imam Al-Bukhari buat bab yang baru. Letakkan di bab yang baru, iaitu bab mulakan dengan jiran. Mana ada dalam hadis ni sebut mulakan dengan jiran? Mendahulukan jiran, tak ada. Imam Bukhari merupakan seorang muhaddis yang faqih. Siapa-siapa yang baca Sahih Bukhari, dia akan nampak benda ni. Bahkan para ulama memang begitu rasa teruja dengan kehebatan Al-Imam Al-Bukhari ni ketika mana dia meletakkan tajuk-tajuk bab dalam Sahih Al-Bukhari. Hebat Bukhari ni, tuan-tuan. Ya, sesiapa yang mengkaji Sahih Bukhari, sesiapa yang mengkaji kitab Imam Bukhari yang bernama Sahih ni, dia akan dapati, ya, Imam Bukhari ni bukan calang-calang orang lah dari sudut pemahaman. Dari sudut penelitian dia terhadap, orang kata apa, terhadap kandungan teks hadis. Kan dulu masa saya belajar dulu, Syekh saya duk hurai lah, Syekh Muhammad Abu Lais Al-Khairabadi, dia ada hurai berkenaan dengan kenapa Al-Imam Al-Bukhari, ya, kenapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab innamal a'malu binniyat dalam kitab Bad'il Wahyi. Imam Bukhari ni bila dia mulakan Sahih Bukhari, dia mulakan dengan fasal bagaimana wahyu bermula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab tu, dalam fasal tu ada bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bab bagaimana wahyu bermula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari bawa yang tu. Dalam bab ni, hadis pertama Imam Bukhari masukkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan dengan niat, bagi setiap orang ganjaran apa yang dia niatkan. Allah Ta'ala akan bagi balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Sebahagian ulama yang mengkaji Sahih Bukhari sebelum Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, mereka mengatakan Al-Imam Al-Bukhari berkemungkinan tersilap ketika memasukkan hadis ni di dalam bab bagaimana wahyu bermula. Kerana hadis ni tak ada kaitan pun dengan wahyu. Hadis ni tak ada kaitan pun dengan wahyu. Maka sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari, mereka letakkan hadis ni di luar daripada bab ini. Mereka kata mungkin Imam Bukhari tersilap masukkan, so dia keluarkan, mereka kata Imam Bukhari masukkan hadis ni sebagai tabarruk sahaja, untuk mengambil berkat, keberkatan daripada hadis ni, untuk memperelokkan niat dia, menjaga niat dia supaya sentiasa ikhlas. Yang tu kita tak nafikan, tapi mereka keluarkan tu, kata Ibn Hajar, tak begitu tepatlah. Kenapa? Kerana di sana ada kaitan di antara wahyu dan juga hadis ni. Kenapa? Kerana sesiapa yang melihat, meneliti, mengkaji, menganalisa dalil-dalil agama, sesiapa yang duk perhati Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah bila Allah Ta'ala turunkan, ia tidak lari daripada tuntutan, sama ada tuntut buat ataupun tuntut tinggal, tuntut untuk buat ataupun tuntut untuk tinggalkan, ataupun beri pilihan sama ada nak buat ataupun tidak, ataupun cerita. Tapi cerita itu pun ada hikmah di sebaliknya untuk manusia taat kepada arahan Allah. Jadi kalau syariat ini berkaitan dengan sesuatu yang dituntut untuk hamba tunduk kepada Allah, setiap amalan itu bermula dengan niat yang baik, bermula dengan niat yang betul, barulah amalan itu akan dihitung dan diterima. Jadi bila wahyu turun aja, wahyu berkaitan dengan apa? Wahyu berkaitan dengan arahan untuk taat kepada Allah. Jadi macam mana nak taat? Kena buat something lah. Kena buat ibadat, kena taat supaya tinggalkan perkara yang haram. Maka perbuatan-perbuatan ini tidak akan dapat sempurna, terutamanya ibadat-ibadat yang khusus ini tidak akan dapat sempurna melainkan apabila seseorang itu mempunyai niat yang betul, mempunyai keikhlasan ketika mana melakukannya. Jadi kata ulama seperti Ibn Hajar Asqalani, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ni di dalam bab bermulanya wahyu adalah satu tindakan yang tepat, satu tindakan yang tidak salah. Kerana wahyu tidak bermula, melainkan wahyu tidak akan dapat diamalkan melainkan setelah seseorang itu memperbaiki niatnya. Ya, memperbaiki niatnya. Ya, baik. Jadi itu di antara keistimewaan Imam Bukhari lah. Ya, itu di antara keistimewaan Imam Bukhari dalam meletakkan tajuk bab lah. Ya, baik. Itu contoh yang saya bagi. Tapi yang ini pun ada juga. Keistimewaan bab ini pun ada. Ataupun keistimewaan hadis ni sampai diulang oleh Imam Bukhari berkali-kali ni ada. Ya. Jadi kenapa Imam Bukhari ulang lagi sekali dengan meletakkan bab memulakan dengan jiran? Tadi di sana bab pesanan untuk jiran. Jaga jiran elok-elok, layan jiran baik-baik. Tiba-tiba kat sini dia kata mulakan dengan jiran. Dia ada satu makna yang tak ada di sana. Yang sana suruh buat baik aja. Kat sini suruh mulakan. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis ni sehingga kan Nabi Jibril sentiasa memberi pesanan kepada aku berkenaan dengan jiran sehingga aku menyangka macam seolah-olah Jibril nak turunkan hukum jiran ni mewarisi. Kerana dalam apa keadaan pun kalau kita meninggal dunia, siapa yang dulu akan dapat harta kita? Waris kita lah. Jadi cara Jibril memberi pesanan kepada Nabi itu, kita faham adalah dengan mendahulukan jiran berbanding orang-orang lain,
Mula keluarga dulu, lepas tu jiran pula lah. Lepas tu baru orang lain yang jauh. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri bila dengar pesanan tu, Nabi sangka macam Jibril nak suruh, Jibril nak kata jiran ni macam akan jadi waris kamu. Sangkaan Nabi je lah. Kenapa Nabi sangka macam tu? Kerana Jibril memberikan pesanan untuk memuliakan jiran sebelum daripada manusia-manusia lain yang jauh daripada kamu. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan pandangan yang sangat-sangat teliti daripada Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis ni. Dia nampak hadis ni daripada pelbagai angle lah. Pelbagai angle. Daripada angle ni pun ada, daripada angle ni pun ada. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis 105. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Daud bin Shabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Amr annahu zubihat lahu shah faja'ala yaqul li ghulamihi ahdaita li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Riwayat yang sama Imam Bukhari bawa, tetapi dalam riwayat ni ada sedikit kisah. Kisah apa? Kisah perawi hadis ni sebelum dia membacakan hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih ya? Baik. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari kata Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Sufyan bin Uyainah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Daud bin Shabur dan Abi Ismail daripada Mujahid daripada Abdullah bin Amr. Daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia menulis hadis. Kalau orang lain tu Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi kata la taktubu anni faman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Hadis riwayat Muslim. Kamu jangan menulis apa pun daripada aku. Sesiapa yang menulis sesuatu daripada aku, maka hendaklah dia padam. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, ya, tak bagilah para sahabat menulis. Jadi sebab itu sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat orientalis ni, ya, pengkaji-pengkaji barat orientalis ni, mereka cuba untuk kata hadis bukan hujah sebab Nabi SAW tak bagi tulis. Tapi sebenarnya sangkaan mereka tu meleset. Tak betul tu. Kerana apa? Kerana Nabi tak bagi menulis ni bukan pada semua orang. Nabi SAW tak bagi tulis ni bukan pada semua orang. Hanya pada sahabat yang tidak mampu untuk menulis dengan baik. Ya? Tak bagi menulis ni sebab zaman tu zaman ramai di kalangan sahabat yang butuh huruf. Alat menulis pun tak banyak. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis Abu Daud, Nabi kata, "Nahnu ummatun ummiyah, la naqra wa la nahsib." Kita umat yang butuh huruf, yang tidak boleh menulis dan tidak boleh mengira. Kan? Tapi ada tak sahabat yang pandai tulis? Ada. Abdullah bin Amr dalam hadis clear. Dia sebut, dia kata dalam hadis Abu Daud, dia kata, "Kuntu aktubu kulla shay'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu. Fanahatni Quraisy." Aku menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafal. Fanahatni Quraisy. Maka Quraisy melarang aku. Wa qalu ataktubu kulla shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallam fi ridha wal ghadab. Adakah kamu tulis semua benda yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah itu manusia yang bercakap waktu suka dan marah? Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku pun berhenti daripada menulis. Aku berhenti tulislah. Wa dzakartu dzalika li Rasulillah. Dia berhenti tulis bukan kerana dia dengar cakap Quraisy, tapi dia rasa nak pergi tanya Nabi dulu. Maka aku pun menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, dia kata Quraisy tak bagi aku tulis sekian-sekian lah. Maka
Nabi SAW mengambil tangan Nabi dan meletakkan di tangan di mulut Nabi. Nabi kata uktub. Wa auma biyadihi ila fi. Nabi mengisyaratkan tangan ke mulut dia. Nabi kata uktub fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yakhruju minhu illa haq. Nabi kata tulislah. Tidak keluar daripada ini, daripada mulut ni apa ni Nabi kata melainkan ya melainkan kebenaran. Melainkan kebenaran. Baik. So Abdullah bin Amr ni memang seorang yang terkenal lah. Ya, seorang yang terkenal. Baik. Dia kata apa? Mujahid kata, Mujahid ni Mujahid bin Jabar lah. Seorang muhaddis yang terkenal, mufassir juga terkenal. Seorang ahli hadis juga ahli tafsir. Dia kata apa? Annahu zubihat lahu syah. Abdullah bin Amr pada satu ketika disembelih untuk dia kambing. Ya. Apa? Disembelih pada dia kambing, faja'ala yaqulu li ghulami. Dia mula bercakap pada anak muda yang ada, pada anak dia ataupun pada hamba dia. Ahdaita li jarina al-yahudi? Ahdaita li jarina al-yahudi? Adakah kamu telah menghadiahkan kepada jiran kita yang Yahudi? Adakah kamu telah memberikan kepada jiran kita yang berbangsa Yahudi? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila disembelih aja kambing, kita kena tahu lah zaman dulu ni mungkin susah nak dapat kambing ni. So bila disembelihkan kambing, dia mungkin dia rasa benda tu special lah. Jadi bila benda special ni, dia teringat jiran. Dia tanya, kamu telah berikan sesuatu daripada kambing ni kepada jiran kita yang Yahudi. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu jiran ni dia tidak terhad. Buat baik pada jiran ni bukan hanya terhad kepada jiran yang Muslim saja. Jiran yang tak Muslim pun kita disunatkan, dituntut untuk buat baik. Tak menyakiti itu tentu dah. Kan jiran kita yang bukan Muslim, diharamkan kita untuk menyakiti dia. Buat baik pada dia dapat pahala, buat baik pada dia pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia manusia juga. Buat baik pada haiwan pun dapat pahala. Bagi anjing minum pun dengan ikhlas dapat pahala. Takkanlah bagi manusia tak dapat pahala kan? Jadi sahabat ni dia tanya, dah bagi belum? Kerana benda ni special, bagi mereka. Mungkin dengan pemberian itu akan melembutkan jiwa mereka. Mungkin dengan pemberian tu menjadikan mereka berfikir, aku walaupun bukan Islam, aku walaupun tidak beragama dengan agama ini, tetapi agama ini tetap memberikan kemuliaan kepada aku. Ini agama yang sangat-sangat bagus. Kan? So kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kena ada sifat itulah. Sifat setiap masa berfikir, tindakan kita tu jangan sampai merugikan agama. Jangan sampai merugikan wajah agama. Jangan sampai tindakan yang kita buat tu orang nampak agama kita agama yang buruk. Kan? Tapi malangnya negara orang Islam ni, masyarakat orang Islam ni, dalam bab disiplin itulah yang kurang sikit. Dan kadang-kadang kita malulah. Jepun boleh didik masyarakat dia dengan baik dari sudut akhlak dan etika. Tak buang sampah merata. Ya? Barang yang hilang akan diserahkan kepada lost and found. Tak mencuri. Tapi dalam negara orang Islam, sampah merata. Bukan sampah orang lain. Sampah simple je. Sampah yang ringan aja. Macam mask. Hari ni kita kena, di mana pun kita kena pakai mask. Kan, untuk mengelakkan diri daripada terkena jangkitan. Mask merata-rata dibuang. Apa salah kita masukkan sekejap dalam poket? Kalau dah tak nak pakai, masuk ke poket. Bukannya berat. Tunggu bila ada tong sampah, buang tong sampah. Budayakan diri kita ni dengan disiplin. Saya kata ni, saya sebut ni bukanlah saya yang terbaik. Tapi kita usaha untuk jadikan diri kita memberikan contoh terbaik untuk anak-anak, untuk masyarakat yang bukan Muslim, supaya kita menjadi role model. Orang tengok, oh, Islam menjaga kebersihan dalam bab taharahnya, sehingga bab mandi pun Islam susun dengan hukum hakam, supaya orang-orang Islam ni mengambil penting berkenaan dengan bersuci. Tiba-tiba negara orang Islam kotor. Kan? Negara Arab, Jordan umpamanya, Mesir umpamanya, saya kata Mesir dengan Jordan lah. Pergi tengok dekat Bukit Arafah. Tengok kat Bukit Arafah, lepas buat ibadat,
Ibadat tu nak mengampunkan dosa. Kan? Nak membersihkan jiwa. Tapi malangnya, mereka hanya tengok pembersihan jiwa, keluar je daripada bumi Arafah, tempat yang mereka tinggal tak jadi bersih. Tapi nak bersih jiwa, bersih yang lebih mudah daripada membersih jiwa, iaitu membersihkan tempat dia duduk, membersihkan bumi, membersihkan kawasan, tak mampu pula untuk dijaga, penuh dengan sampah. Sedangkan tong sampah ada di mana-mana. Tapi inilah yang menyedihkan kita, yang terpaksa kita untuk ubah diri kita, untuk ubah masyarakat kita, untuk kita sama-sama bercakap berkenaan dengan dia. Iaitu disiplin dalam nak menjaga wajah sebenar, wajah cantik agama tu. Kan? Menjaga air muka agama supaya tidak dihina oleh orang, supaya tak disangka buruk oleh orang. Ni ke Islam? Oh, teruk sangat ni, kotor sangat ni. Tak, bukan Islam tu. Tu Muslim. Tu Muslim. Tapi ialah bukan semua orang boleh fikir macam tu. Orang akan nilai berdasarkan kepada tindakan dan apa yang dia nampak, apa yang dia lihat. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila belajar bab adab seperti adabul mufrad ni, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang berakhlak, menjadi manusia yang bila orang tengok kita, dia nampak keindahan agama kita. Ya? Itu benda yang penting. Baik. Jadi ditanyalah, lepas tu dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW kata, Jibril sentiasa memberi pesanan kepada aku sehingga aku sangka Jibril akan bawa hukum yang mengatakan jiran mewarisi aku. Ya? Jiran mewarisi kita. Baik. So, hadis ni bagi tahu kepada kita, ataupun kisah Abdullah bin Amr ni bagi tahu kepada kita untuk pensyariatan memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada jiran. Apa saja yang kita nak bagi. Sebab dia kata, fiqhul hadis istihbabut tahadi bainal jiran lianna zalika yuwarrisul mahabbah wa yazidul mawaddah. Disunatkan untuk kita ni saling memberi hadiah kepada di antara jiran. Dia bagi hadiah kat kita, kalau boleh kita balas balik, kan? Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Sesiapa yang melakukan kepada kamu kebaikan, kamu balas kebaikan tu. Kalau mampu balaslah. Kalau fa illam tajidu ma tukafi'una, kalau kamu tak mampu nak balas apa yang dia bagi, mungkinlah kamu tak mampu dalam keadaan kita, orang kata apa? Dalam keadaan kita tidak berkemampuan waktu Covid ni contohnya, kan, tak mampu makan pun tak cukup, kadang-kadang kita fad'ulah, Nabi kata dalam hadis, doalah untuk dia. Doa untuk dia. Bila kita tak mampu nak balas apa yang dia bagi, kita doa untuk dia. Setidak-tidaknya kita dah buat sesuatu yang mungkin dia rasa kita telah pun membalas. Itu benda yang boleh kita lakukan, yang Nabi SAW ajar. Kalau boleh balas. Dia bagi kita something, kita nak balas, kita boleh, disunatkan untuk balas. Fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'u. Kalau kamu tak jumpa apa yang tukafi'unahu, kamu tak jumpa apa yang kamu nak balas, fad'ulah. Berdoalah untuk dia. Ya Allah, berkatilah hidup dia. Ya Allah, berkatilah keluarga dia. Ya Allah, jadikanlah hidup dia ini penuh dengan keberkatan. Ya Allah, jadikan dia orang soleh. Doa. Ataupun jazakumullah khair, jangan lupalah. Jazakumullah khair, iaitu moga Allah membalaskan kepada kamu dengan kebaikan. Baik. Hadis nombor 106. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه. Hadis yang sama, cuma daripada sanad yang berbeza, iaitu tadi daripada Abdullah bin Amr, yang ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik. So saya tak mau hurai lagi lah. Saya tak mau hurai lagi kerana hadis ni telah pun saya hurai tadi. Baik. Kita tengok bab yang berikutnya, iaitu bab yuhdi ila aqrabihim baba. Ya, iaitu bab yang ke-58. Bab seseorang memberi hadiah kepada orang yang paling dekat pintunya dengan dia. Maksudnya orang yang paling dekat itu yang paling utama untuk diberikan kebaikan. Okey, baik. Hadis nombor 107. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Hajjaj ibn Minhal
qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhah an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima min kibaba. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abu Imran telah mengkhabarkan kepada saya. Dia berkata saya mendengar Talhah daripada Aisyah. Dia berkata qultu ya Rasulullah, daripada Aisyah dia berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada dua jiran. Aisyah tanya Nabi lah. Dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya saya ni ada dua jiran. Fa ila ayyihima uhdi, saya nak hadiahkan pada mana satu? Jawab Nabi ila aqrabihima min kibaba, yang kamu kena bagi kepada yang paling dekat pintunya dengan kamu, daripada kamu. Daripada rumah kamu ni mana paling dekat? Sebenarnya soalan Aisyah ni pun kita faham dah, kalau hadiah tu tak boleh nak dibagi kepada dua-dua. Kalau boleh bagi dua-dua lagi baguslah. Kerana kita dituntut untuk buat baik pada jiran. Jadi kalau bagi dua-dua jiran dapat kebaikan kita. Aisyah ni dia tanya Nabi untuk kes tak boleh bagi dua-dua. Sebab kalau boleh bagi dua-dua dia tak tanyalah. Kalau boleh bagi dua-dua dia pun tak tanya mungkin. Sebab dia tahu dah boleh bagi dua-dua, bagilah dua-dua. Tapi masalahnya dia kata ada satu-satu keadaan bila nak bagi tak boleh bagi melainkan hanya seorang saja. Hanya seorang saja. Jadi kalau tak boleh nak bahagi, kalau tak boleh nak dibahagikan kepada dua, so nak bagi pada mana dulu? Maka Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata satu kaedah Nabi bagi, orang yang paling dekat pintunya pada kamu, seorang yang paling dekat dengan kita dari sudut jiran ni, orang yang lebih utama. Ya, baik. Kemudian dalam riwayat yang kedua 108. Tuan-tuan tengok muka hadis nombor 108. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Imran an Abi Imran al-Jawni an Talhah bin Ubaidillah rajulun an Talhah bin Ubaidillah rajul min Bani Tamim min Bani Taim bin Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima min kibaba. Yang bermaksud, dia kata Imam Bukhari, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ni anak murid kanan kepada Syu'bah, ataupun gelaran dia Gundar. Gundar itu anak murid yang paling hebat dalam meriwayatkan daripada Syu'bah bin Hajjaj yang kita ini pun diambil daripada Syu'bah. Dia kata Syu'bah telah menceritakan kepada kami daripada Abi Imran al-Jawni daripada Talhah bin Ubaidillah, lelaki daripada Bani Taim bin Murrah daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya saya berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ada dua jiran, kepada mana satu yang saya nak beri hadiah? Nabi kata kepada yang paling dekat pintunya dengan kamu, Nabi kata. Jadi hadis ni apa yang kita boleh ambil faedahnya? Hadis 107 dan 108 ni kata pengarang kitab Rasyul Barak ni Dr. Muhammad Luqman, dia kata yan bagi mura'atu masyairil jar al-aqrab. Dia kata sepatutnya lebih-lebih utama kita memuliakan jiran yang lebih dekat pintunya. Kenapa? Kerana dia kata orang yang lebih dekat ni li'annahu yara ma yadkhulu fi baiti jarihi min hadiyatin wa ghairiha bi khilafil ab'ad. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bagi yang lebih dekat? Ya. Kenapa suruh yang lebih dekat? Kerana orang yang lebih dekat ni yang nampak hadiah masuk dalam rumah. Orang yang lebih dekat ni yang nampak. Dia tengok je masuk je dalam rumah. So lebih utama untuk dahulukan dia. Kalau tak boleh bagi kepada semua, dahulukan dia sebab dia nampak. Kan? Jaga perasaan dia. Wa innal aqrab asra'u ijabatan. Yang kedua, kerana yang dekat ni dia kata lebih cepat untuk menjawab panggilan kita kalau berlaku sesuatu perkara yang penting yang kita memerlukan dia datang. Ya. Wala siyama fi awqatil ghaflah, terutamanya waktu orang lain tak mau datang.
Waktu orang lain lalai. Walidha huwa ahaqqu bil hadiyah wal inayah al fa'iqah bihi. Kerana dia lebih utama untuk oleh kerana itulah dia lebih utama untuk diberikan hadiah. Kemudian dia kata memulakan hadis ni juga, dia kata taqdimul ilm 'ala al-amal. Mendahulukan ilmu sebelum beramal. Aisyah dengar hadis daripada Nabi tentang memuliakan jiran, tetapi Aisyah nak amal, so Aisyah tanya dulu. So kena berilmu dulu sebelum beramal. Sebab tu dia kata walidzalika sa'alat Aisyah ya radhiyallahu anha an hukmil mas'alah qabla al-mubasharah fil amal. Sebab itu Aisyah bertanya tentang hukum masalah ni dulu sebelum dia nak amalkan sesuatu yang dia dah faham hukumnya, tapi ada pendetilan-pendetilan yang tak apa nak faham. Yang keempat, jawazus su'al fi ma yanfa. Ini daripada saya lah, iaitu dia benarkan untuk bertanya tentang hukum hakam agama pada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada penanya, yang ada kaitan dengan penanya, yang tak ada kaitan, yang terlalu menyusah-nyusahkan, yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tak ada faedah, yang tu tak perlulah untuk ditanya, kerana kita pun kadang-kadang kalau tahu pun la yantabiq alaihi amal, tidak terhasil amalan daripada jawapan kalau kita tanya pun berkenaan dengan tu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, kalau ada saya salah di mana-mana boleh kita ya. Baik. Banyak soalan ni tuan-tuan. Saya tak dapat jawab semua ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga ya. Saya ada satu soalan, boleh doktor tolong huraikan hukum majlis arwah tahlilat yang sering diamalkan dalam masyarakat kita beserta dalil, dan apakah amalan yang menepati sunnah jika berlaku kematian? Jazakallahu khair wa anta fajazakumullahu khair. Sunnah apabila berlakunya kematian ialah jiran memberi makan kepada si mati. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buat kepada keluarga Ja'far itu makanan kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Buat makan. Bukan kita pergi datang makan kat rumah dia, tapi kita bagi makan pada keluarga dia kerana mereka telah sibuk dengan urusan penggemubian dan mereka juga tengah sedih. Itulah sunnah. Sambil kita berdoa kepada si mati, moga Allah Ta'ala mengampunkan si mati dan moga Allah memberikan pahala kepada keluarganya atas kesabaran mereka, memperbaiki kesedihan mereka segera dan memberikan yang lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala telah ambil daripada mereka. Ya? Itu di antara perkara yang kita boleh amalkan, hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah amalan mengikut sunnah sebelum tidur? Sebelum tidur kita disunatkan untuk mengambil wuduk seperti mana kita ambil wuduk untuk salat. Kemudian kita baca 3 qul. Kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir. Kemudian kita boleh baca doa tidurlah. Doa tidur ni ada pelbagai versi. Boleh tengok dalam buku saya 40 amalan mudah menurut sunnah. Di sana ada doa tidur sebahagiannya yang saya telah share. Ya, baik. Ini pun ada orang tanya ni. Doktor boleh tolong share di mana untuk kami boleh dapatkan buku 40 amalan mudah menurut sunnah yang doktor keluarkan? Sebab cari di kedai dan Shopee dah banyak sold out. Yang ni boleh tanya Hadiah Kemal kot. Hadiah Kemal mungkin ada. Hadiah Kemal kalau ada dalam live ni boleh bagi tahu. Boleh hubungi Tuan Taufik Yusak kita. Sebab dia nak cari buku ni. Mungkin kalau dah sold out pun kita boleh buat macam pre-order lah kot kalau siapa yang nak. Sebab buku tu memang susah nak cari. Saya pun ada satu naskah je untuk saya ngajar kuliah. Kan? Baik.
Ustaz, kalau imam terlebih rakaat atau terkurang rakaat, apa makmum dan imam perlu buat? Kalau imam terlebih rakaat, makmum tak boleh ikut. Makmum yang tahu dia tak boleh ikut, dia kena duduk dan dia kena bagi subhanallah sehingga imam duduk. Kalau imam tak duduk, imam teruskan, maka makmum ada dua pilihan. Sama ada nak niat mufaraqah, pisah daripada imam, baca tasyahud dan bagi salam, ataupun tunggu imam sehingga imam duduk dan beri salam bersama imam. Masih dia duduk tu dia baca tasyahud, lepas tu dia boleh doa lah sehingga imam duduk semula dan bagi salam bersama-sama. Okey? Kalau imam terkurang rakaat pun sama, kita bagi tahu imam, kita bagi subhanallah supaya imam ingat. Kalau imam tak bangun-bangun, kita niat mufaraqah lah daripada imam. Kemudian imam tu kena sujud sahwi lah sebab dia dah melakukan perkara yang menambah sesuatu yang terlebih dalam salat. Dia kena sujud sahwi. Okey. Ustaz, kalau kawan menang nombor ekor dan nak belanja kita makan guna duit nombor ekor boleh ke? Nombor ekor ni judi. Hasil yang dapat daripada judi adalah haram lah. Kerana judi ni bila kita dapat dia tak halal. Tak halal maksudnya pemindahan hukum tidak berlaku. Pemindahan milik tidak berlaku. Jadi bila pemindahan milik tak berlaku, dia tu masih lagi milik orang lain. Masih lagi milik orang lain. Maka dalam keadaan tu dia haram untuk makan duit yang dibelanja oleh kawan. Itu kalau dia tahulah. Kalau dia tak tahu, maka dia tak dipersalahkan. Tak dipersalahkan. Baik. Okey, tengok lagi. Ustaz, di antara dosa-dosa besar, dosa apakah yang paling besar? Di antara dosa-dosa besar, dosa apakah yang lebih besar? Dalam hadis Nabi SAW sebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini antara hadis yang saya ingatlah ya, berkenaan dengan soalan ni. Dia kata, Nabi tanya pada sahabat, tidak inginkah aku beritahu kamu di antara dosa yang paling besar? Para sahabat kata, bala. Nah, Nabi kata, akbaril kabair al-isyraku billah. Dosa besar ni syirik kepada Allah, wa uququl walidain, melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapa, wa qaulu zur au syahadatur zur. Nabi ulang. Cakap bohong, penyaksian bohong. So ni di antara dosa besar lah. Dan dosa paling besar adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu di antara kezaliman yang paling besar. Ucapan dipabali kepada jiran beragama Hindu tidak dibenarkan, sedangkan itu juga menjadi salah satu perkara yang diperhatikan oleh kawan-kawan yang beragama Hindu. Mereka selalu mengucapkan selamat hari raya bila tiba hari raya. Nak buat macam mana Ustaz?
Memang betul, benda ni berlaku perbincangan hangat di kalangan ulama semasa. Ulama silam kebanyakan daripada mereka memang tidak membenarkan. Ulama semasa ada yang membenarkan dengan syarat tidak mengiktiraf kekufuran mereka. Ada juga yang berpegang kepada pendapat yang keras, yang ketat, iaitu tidak membenarkan langsung. Ya, tapi kalau kita ada keperluan untuk mengucapkan, saya cadangkan kita ucapkanlah ucapan yang tidak mengiktiraf kekufuran mereka, seperti selamat bergembira, selamat hari raya, begitu saja. Tak perlu mengiktiraf. Itu pun kalau perlulah. Kalau tak perlu, kita pun tak ada kawan dengan, tak ada kawan rapat, tak ada kawan-kawan India ni yang beragama Hindu, tak perlu untuk orang kata apa, mengambil risiko ini. Wallahu a'lam. Sahkah salat jika ketika sujud hidung tidak bersentuhan dengan lantai? Kalau kita salat, ya, sempurnanya salat itu apabila kita meletakkan 7 anggota lah, dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki, ya, 2 hujung kaki. Tetapi untuk hidung ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hidung wajib. Hidung wajib. Ada yang kata gitu. Ya, ini adalah pendapat, satu pendapat dalam mazhab Ahmad Hanbali. Manakala mazhab Syafi'i, ya, dan pendapat Imam Malik juga, mereka mengatakan yang wajibnya adalah dahi, hidung tak wajib, sunnah. Jadi kalau nak sempurna, letakkan hidung, tetapi kalau tidak mampu, maka memadai untuk letakkan hidung sahaja, untuk meletakkan dahi sahaja, maka hidung tidak menjadi satu kewajipan walaupun ia adalah sunnah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf, tak banyak soalan yang saya tak dapat jawab, tak sempat nak jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Saya ucap terima kasih banyak pada Global Ihsan, pada Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Reza yang sentiasa menganjurkan majlis pada malam ni. Terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, sanggup tunggu saya walaupun saya agak terlewat sikit tadi. Terima kasih banyak. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.